Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya harap awak semua berada dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk belajar. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada murid yang telah menyiapkan tugasan pada minggu lepas. Okey, syabas dan tahniah diucapkan. Jadi kepada murid-murid yang masih belum hantar tugasan satu, jadi saya harap awak boleh berbuat demikianlah. Boleh tanya rakan-rakan ataupun tengok balik dalam grup tugasan yang minggu lepas, nanti boleh hantar pada saya. Okey, untuk hari ini kita tengok kita sambung pembelajaran kita daripada minggu lepas. Masih lagi tajuk yang sama, nombor dan operasi. Jadi untuk hari ini, di akhir pembelajaran kita pada hari ini, awak akan dapat membandingkan nilai dua nombor. Kemudian dapat menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Okay, dan yang ketiganya melengkapkan sepadan rangkaian nombor secara tertib menaik dan menurun. Okey. Banding dan susun nombor. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Tengok macam mana cara kita nak bandingkan nombor. Okey, yang berikut ialah bilangan penduduk IBAN di 4 buah daerah di Sabah pada tahun 2010. Okey, ada 4 daerah kat situ, di mana lawas seramai 1,105 orang. Lubuk Antu 24,712, Bintulu 75,141, manakala Sibu 69,711. Okey, kalau berdasarkan jumlah penduduk IBAN tu, daerah mana yang paling ramai sekali? Okey, Bintulu. Okey, betul. Jadi penduduk yang paling ramai sekali ialah Bintulu, itu 75,000. Dan penduduk yang paling sedikit ialah Lawas, itu 1,105. Okey. Biasanya kalau kita nak bandingkan, kita akan gunakan dua perkataan. Kita akan guna perkataan lebih daripada dan juga kurang daripada. Sekali saya ulang, bila kita nak buat perbandingan antara dua nombor, kita akan guna perkataan lebih daripada dan juga kurang daripada. Okey. Sekarang kita nak buat perbandingan antara penduduk di Lawas dan juga penduduk di Lubuk Antu. Penduduk di Lawas ialah 1,105, manakala Lubuk Antu 24,712. Jadi Lawas ni apa? Lawas ni sedikit. Lubuk Antu ni ramai. Jadi kita akan guna perkataan kurang daripada. Jadi 1,105 kurang daripada 24,712. Bila nombor kecil berada di hadapan, kita akan guna perkataan kurang daripada. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Kita nak buat perbandingan antara penduduk di Bintulu dan di Sibu pula. Okey, Bintulu 74,141, manakala Sibu 69,711. Okey, ni terbalik. Yang ni nombor besar pula berada di hadapan, nombor kecil berada di belakang. Jadi kalau nombor besar berada di hadapan, kita akan guna perkataan lebih daripada. Jadi 75,141 lebih daripada 69,711. Okey. Dia punya sifir dia mudah je. Kalau nombor kecil berada di hadapan, kita akan guna perkataan kurang daripada. Kalau nombor tu besar di hadapan, kita akan guna lebih daripada. Okey, seterusnya kita nak tengok susun nombor pula. Okey, kita guna nombor soalan yang tadi je. Okey, tertib menaik. Okey, bila nak susun nombor, ada dua cara. Kita sama ada kita susun secara tertib menaik ataupun tertib menurun. Okey, kalau tertib menaik, mestilah nombor yang paling kecil berada di hadapan. Kemudian makin besar, makin besar. Jadi nombor yang paling kecil sekali antara 4 di atas tu ialah 1,105. Jadi kita ambil 1,105 ni, kita letak dia di hadapan. Okey, bila nak tulis nombor yang kedua, kita mesti letak simbol koma. Kita mesti letak simbol koma. Baru kita boleh tulis nombor yang kedua. Okay, nombor yang kedua besar ialah 24,000. Okay, itu nombor yang kedua, 24,712. Okay, nak tulis nombor yang ketiga pun sama. Kena letak simbol koma.
Okey, nombor yang ketiga 69,711 dan nombor yang paling besar sekali 75,141. Okey, sekarang nombor ni dah jadi tertib menaik. Awak dah susun dia secara tertib menaik. Nombor yang paling kecil, kemudian makin besar, makin besar, makin besar. Okey, tertib menurun pula. Tertib menurun senang je lah. Kita terbalikkan je nombor tadi yang atas tadi. Tertib menurun mestilah nombor yang paling besar berada di hadapan. Okey. Kemudian nombor tu akan makin kecil. Okey, 69,311. Okey, letak simbol koma. Nak tulis nombor seterusnya jangan lupa letak simbol koma. Okey, kemudian 24,312. Okey, dan nombor yang paling kecil berada di hadapan. Okey, 1,105. Okey, kita tengok contohnya seterusnya. Okey, jadual menunjukkan bilangan kanak-kanak yang meminati permainan tradisional di sebuah daerah. Okey. Ni ada permainan dan bilangan kanak-kanak. Okay, galah panjang 15,367, lompat tikus 13,719, lompat getah 15,202, manakala batu seremban 14,419. Okay, semua nombor ni nombor 5 digit. Semua ada 5 digit. Semua sama. Okay, sekarang kita nak tengok tertib menurun dulu. Okay. Sama macam tadi, tertib menurun mestilah kita tengok nombor yang paling besar dulu. Okey, kalau awak tengok dekat situ, tengok nombor yang saya dah gariskan tu. Ada dua nombor yang sama dekat situ. 15, 153, 152. Biasanya bila kita nak buat perbandingan, kita tengok nombor daripada hadapan dulu. 1, 1 sama. Okey, jadi kita tengok nombor yang kedua pula. 5, 5 sama. Kemudian 3, 2. Jadi nombor yang paling besar dekat situ ialah 3, 153. Jadi kita ambil dekat situ 153. Jadi 15,367 ialah nombor yang paling besar. Jadi kita letak dia berada di hadapan. Kemudian letak koma. Okay, nombor yang kedua besar 15,202. Kemudian letak koma. Nombor yang ketiga pula. Okay, nombor yang ketiga. Tengok nombor yang saya dah gariskan tu. 137, 144. Okay, yang mana yang besar? 144. Jadi kita ambil 144 dulu. Jadi 14,419. Dan nombor yang paling kecilnya 13,719. Okey, jadi sekarang kita dah susun dia mengikut tertib menurun. Okey, tertib menaik. Sama je. Kita balikkan nombor ni. Ambil nombor yang paling kecil dulu. 13,719. Okey, kemudian koma 14,419, koma. Okey, 15,202, koma. Dan nombor yang terakhirnya 15,367. Okey, jadi sekarang kita dah susun nombor tu mengikut tertib menurun dan juga tertib menaik. Okey, dan yang terakhirnya. Okey, tengok contoh yang terakhir. 4 kad nombor di bawah disusun dalam tertib menaik. Siapakah yang menunjukkan nilai K yang betul? Okey, 40,298. Kemudian 52,173. Kemudian dia bagi nombor kad K. Maksudnya kad kosong. Jadi kad tu kosong. Tak ada nilai. Tak ada nombor kat situ. Kemudian satu lagi 59,000. Okay, 59,000. Jadi antara tiga orang yang kat bawah ni, siapakah yang menunjukkan nilai K yang betul? Okey, Ray menunjukkan 52,171. Manakala Kim menunjukkan 54,001. Manakala Rina menunjukkan kad 58,145. Jadi soalan ni antara tiga orang ni, yang mana yang betul? Untuk nak letakkan dekat tempat K. Okey, jadi dia punya kata kunci dia kat sini. Nilai K mestilah lebih besar daripada 52,173 dan lebih kecil daripada 59,000. Okey, sebab apa? Sebab nombor ni disusun secara tertib menaik. Jadi dia mestilah lagi besar daripada nombor sebelumnya. Dan mestilah lebih besar daripada nombor selepasnya dan lebih kecil daripada nombor sebelumnya. K ni mesti lebih besar daripada nombor sebelum dan lebih kecil daripada nombor selepas dia. Okey, jadi kita tengok kat sini. Kalau Ray 52,171. 52,171 ni dia lagi kecil daripada 52,173. Jadi yang Ray ni automatik dah salah. Okey, manakala Kim pula 54,001. 54,000 lagi besar daripada 52,173 dan lagi kecil daripada 59,000. Jadi betul. Yang Kim ni betul.
Yang Rina pula 58,000 pun betul juga sebab dia masih lagi berada dalam lingkungan nombor yang sama. Jadi jawapan dia Kim dan Rina menunjukkan nilai K yang betul. Okey. Boleh faham? Ni cara kita nak isi nombor tempat kosong. Kalau ada nombor yang tertinggal, kita tengok dia punya pertama kita kena tengok dulu dia susun secara tertib menaik ke atau menurun. Kalau tertib menaik, macam yang saya cakap tadi lah, dia mesti lebih besar daripada nombor sebelumnya dan lebih kecil daripada nombor selepas. Kalau dia nombor tu disusun secara tertib menurun pula, dia mesti lebih besar, lebih kecil daripada nombor sebelum dan lebih besar daripada nombor selepas. Okey. Okey, sekarang awak dah boleh buat uji diri muka surat 8. Okey, ada 4 soalan tu, jadi saya nak awak salin dalam buku kotak awak. Okey, jadi soalan yang pertama tu tulis nombor yang lebih kecil A. Jadi awak salin dulu soalan. Tulis dulu A 6,387 atau 53,127, lepas tu dekat bawah dia baru tulis jawapan. Saya tak nak awak terus tulis jawapan. Salin dulu soalan. Semua soalan wajib salin dulu, baru tulis jawapan. Nombor 2 pun sama. Salin dulu soalan, lepas tu tulis dulu A 24,691 dengan 31,002. Dekat bawah tu baru buat 24,691 lebih ke kurang. Tulis kat situ. Lepas tu B pula. Okey, nombor 3 pun sama. Salin dulu soalan, kat bawah baru tulis jawapan. Okey, kemudian nombor 4. Okey, setakat tu dulu untuk hari ini. Jadi, jangan lupa siapkan tugasan yang diberikan dan dah siap, hantar pada saya. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.